Dari asasnya Isra membawa erti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin, manakala Mi'raj pula membawa erti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Palestin naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra dan Mi'raj ini berlaku pada tahun kesedihan, atau dalam bahasa Arab kita panggil sebagai Amal Huzun, disebabkan pada tahun tersebut Nabi Muhammad SAW telah kehilangan dua individu yang paling disayangi oleh baginda. Yang pertama, bapa saudaranya iaitu Abu Talib, dan yang kedua, isteri tercinta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dan pada ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengannya bagi mendapatkan perintah solat untuk kita lakukan sebagai seorang umat Islam. Antara peristiwa yang berlaku ketika berlakunya Isra, yang pertama, hati Nabi Muhammad SAW telah dicuci dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Yang kedua, baginda telah mengetuai solat sunat yang telah diikuti oleh para Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad telah diberi pilihan minuman sama ada khamar ataupun susu, lalu Nabi Muhammad telah memilih susu. Maknanya Nabi Muhammad telah memilih fitrah dan kebaikan untuk baginda. Seterusnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril telah meneruskan perjalanan sehingga sampai di Sidratul Muntaha, kawasan dan tempat yang tertinggi di langit yang ketujuh. Dan pada ketika itulah Nabi Muhammad SAW buat kali pertamanya telah melihat kewujudan rupa para sebenar malaikat Jibril alaihissalam dalam fizikal sebenar sebagai seorang malaikat. Dan seterusnya Nabi Muhammad SAW telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mendapatkan perintah solat. Pada awalnya adalah 50 waktu, namun telah pun dikurangkan sehingga 5 waktu sehari semalam untuk umat Nabi Muhammad. Apabila kita melaksanakan solat 5 waktu itu bersamaan 50 waktu, itu pun ramai yang masih meninggalkannya. Kita jangan lupa tujuan hidup kita di dunia ini bukanlah semata-mata untuk mengejar dunia, sebab kita kena faham dunia ini bersifat sementara. Yang kekal abadi adalah akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Maka kita jangan lupa tanggungjawab kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Paling utamanya adalah mendirikan solat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, manusia memang dalam keadaan bermimpi dan hanya akan tersedar dari mimpinya apabila telah masuk ke dalam alam kubur. Sebab itu bila dah masuk dalam kubur, ramai nak balik kepada dunia untuk bersujud kepada Allah, iaitu untuk bersolat. Jadi akhir kata, hiduplah dengan syariat. Semoga mendapat berkat. Stay happy and healthy. Assalamualaikum.